Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Yusa, nombor kad matrik KSD 200601012 dan rakan saya Muhammad Afiq Zaid, nombor kad matrik KSD 20060101010 daripada Kolej Pengajian Islam Johor. Hari ini saya akan menerangkan mengenai tajuk tugasan iaitu Al-Amru. Ta'rif Al-Amru. Al-amru huwa lafzu al-wadi'u lit-talibu al-fa'il ala sabilul isti'lal. Definisi bagi al-amru daripada sudut bahasa. Al-amru boleh didefinisikan sebagai perintah. Dari sudut istilah pula, para ulama berselisih pendapat mengenai definisi al-amru. Jumhur ulama berpendapat bahawa al-amru ialah perkataan yang menuntut membuat sesuatu perbuatan. Bahagian al-amru yang pertama ialah af'al. Contoh bagi af'al ialah ati'ullah wa ati'ur rasul, iaitu taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Yang kedua pula ialah al-fa'il al-mudari'u al-qatran bilam al-amru. Maksudnya ialah ketegangan masa kini berkaitan dengan kesalahan penting. Contohnya ialah faman syahida minkumus syahru falyasum, yang bermaksud barang siapa di antara kamu hadir di negeri ataupun tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Yang terakhir al-jamilah al-khabariyah allati yaqsidu biha al-amru wa talibu la al-khabar. Maksudnya ialah kalimat informatif yang digunakan untuk memerintahkan dan meminta, bukan untuk memberitahu. Dan contohnya di dalam Quran ialah wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain lamban arada an yutimma ar-rada'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Mawajibul al-amru. Dari itu segatan al-amru lil ma'anil kasirati minha, iaitu bentuk wajib mempunyai banyak makna. Antaranya ialah yang pertama, first kali mengenai perintah Allah yang wajib, seperti contoh yang pertama ialah wajib mislu qaul ta'ala wa aqimus solah wa atuz zakah, iaitu dari surah Al-Baqarah ayat 43, iaitu bermaksud diwajibkan ke atas kamu untuk mendirikan solat dan zakat. Maksudnya kat sini Allah memerintahkan untuk mendirikan 5 waktu dan membayarkan zakat bagi umat-umat Islam. Okey, dan yang kedua al-nadbu, iaitu sunat. Surah An-Nur ayat 33 muka surat 354. Mislu qaul ta'ala faqatubuhu in alimtum fihi khaira, iaitu bermaksud tulislah jika anda tahu tentang mereka. Maksudnya kat sini Allah menceritakan kalau kamu mampu, maka kamu boleh berkahwin dengan hamba mana sekalipun. Jika hamba itu hendak kebebasan, maka kamu kena bagi ia kebebasan. Sunatnya ialah kalau nak berkahwin dengan hamba, kena bagi kebebasan. Dikatakan sebab apa sunat? Kerana hamba itu milik kita. Jadi kalau tak nak bagi kebebasan pun tak apa, tapi sunatnya baiknya kita bagi kebebasan pada dia. Okey, yang ketiga, wal ibahah, bermaksud harus. Surah Al-Ma'idah ayat 2 muka surat 106. Mislu qaul ta'ala wa iza halimtum fastarudu, maksudnya ialah sekiranya kamu habis berihram, maka dibolehkan kamu untuk berburu. Kalau kita belajar fiqh dalam tajuk haji, kan berburu ni adalah perkara yang haram, tapi dia berubah menjadi harus bila kita dah habis ihram. Bila kita dah siap semua ihram, tawaf semua tu, kita punya halimatul ihram, iaitu suatu yang diharamkan ketika ihram sudah menjadi harus. Okey, seterusnya al-tahdid. Tahdid adalah bermaksud ancaman. Surah Al-Fussilat ayat 40 muka surat 481. Mislu qaul ta'ala a'malu ma syi'tum, bermaksud lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Maksudnya kat sini
Allah menceritakan tentang orang-orang yang degil, yang ingkar perintah Allah dan tanda-tanda besar Allah. Maka Allah geram dan berkata kepada orang-orang yang degil ini, lakukanlah apa yang kamu kendaki, sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu lakukan. Maksudnya, buatlah apa-apa kat dunia ni. Jika mati nanti ke akhirat, Allah akan balas yang kamu telah laksanakan di muka bumi ini. Okey, seterusnya Al-Irsyad. Irsyad bermaksud bimbingan. Surah Baqarah muka surat 48 ayat 282. Mislu qaulahu ta'ala fakatibuhu. Maksudnya, hendaklah kamu menulisnya. Maksudnya kat sini Allah katakan hendaklah kamu menulisnya. Wahai orang-orang beriman, kalau engkau ada hutang yang banyak yang engkau perlu bayar pada waktu yang ditetapkan, maka hendaklah dirimu memudahkan dengan tulis di sebuah buku dan catat bagi memudahkan engkau. Okey, seterusnya Al-Ta'dib. Al-Ta'dib adalah bermaksud bimbingan. Mislu kalau sallallahu alaihi wasallam li'abdullah bin Abbas kulima yulki, iaitu seperti apa yang dikatakan oleh baginda kepada Abdullah bin Abbas, semua yang berikut. Maksudnya kat sini, hadis ini menjelaskan etika makanan dan minum, awal dan akhir, dan hukum Islam datang dengan semua kebaikan, bahawa segala sesuatu, dan meminta adab dan perbuatan baik dalam etika makanan dan minuman, uduk dan mencuci, tidur dan terjaga, perjalanan dan tempat tinggal dan sebagainya. Semuanya ini ditunjukkan dalam hadis-hadis yang sahih dan dalam beberapa ayat Quran, termasuk menamakannya di awal makanan dan pujian di akhir. Maksudnya kat sini, ketika kita mahu mengambil sesuatu, contohnya makanan, kita perlu mengambil yang terdekat dahulu. Tidak perlu bangun untuk mengambil makanan yang jauh, kerana ia adalah satu adab yang dibawa oleh para ulama. Okey, seterusnya Al-Ta'jiz. Ta'jiz adalah bermaksud lemah. Surah Baqarah ayat 23 muka surat 4 bermaksud mislu qaulihi ta'ala faktu bi suratil min misli, bermaksud maka buatlah satu surah sama dengannya. So Allah berkata kepada orang mukmin, Allah tahu yang orang mukmin ni lemah, yang kita tak akan mampu pun nak buat sama surah sama yang Allah turunkan. So dekat sini Allah nak tunjukkan bahawa perintah Allah itu adalah sebenar-benarnya. Okey, seterusnya doa. Doa ni adalah bermaksud doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala Rabbi firli wa li walidayya. Surah An-Nur ayat 28 muka surat 571. Maksudnya, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosa ibu bapa dan ayahku. Maksudnya Allah ajar kita bagaimana untuk cara kita berdoa. Okey, seterusnya yang ke-9, Al-Imtinan. Imtinan bermaksud syukur. Mislu qaulihi ta'ala kulu mimma rizqukumullah. Maksudnya makanlah apa yang diberikan Allah sebagai rezeki. Maksudnya kat sini, kemudian dia merintahkan terhadap orang-orang yang memiliki, orang-orang musyrik yang terlarang apa yang diizinkan Tuhan. Jadi dia berkata, dan makanlah dari apa yang Tuhan telah berikan, memberkati kamu, dan dengan menyelesaikan yang baik, iaitu makanlah dari rezekinya yang diberikan kepadamu dan apa yang dia menyenangkan, jika itu adalah jalan penyelesaian, bukan pencurian atau perampasan atau jenis wang lain yang diambil secara haram, dan itu juga baik, dan dialah yang tidak ada niat jahat, maka kejahatan itu keluar dari singa dan jahat. Dan berhati-hatilah kepada Tuhan dalam mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Oleh siapa yang anda percaya kepada Tuhan, mengharuskan anda untuk bertakwa dan menghormati kebenarannya sehingga tidak dapat dipenuhi tanpa itu. Okey, dan yang terakhir Al-Ikram. Ikram ini adalah bermaksud kemurahan hati. Mislu qaulihi ta'ala idkhulu bismihi amin, iaitu bermaksud masuklah kamu ke dalamnya dengan selamat dan sejahtera. Maksudnya kat sini, Tuhan, mereka yang takut kepada Tuhan dengan mematuhi apa yang diperintahkan dan menghindari apa yang dilarang di kebun-kebun dan di sungai-sungai yang mengalir dan diberitahu, masuklah ke taman-taman ini dengan selamat dari semua kejahatan, selamat dari segala siksaan. Kami telah menghilangkan kebencian dan permusuhan di dalam hati mereka.
dan mereka tinggal di saudara-saudara yang penuh kasih sayang di syurga. Mereka duduk di tempat tidur yang besar, wajah mereka menghadapi hubungan dan kasih sayang yang saling berkaitan. Mereka tidak akan pernah letih atau lelah dan mereka akan kekal di dalam selama-lamanya. Okey, dan yang terakhir, iza tajarat sigatan al-amru min qira'in qala ba'duhum haya mujas fi ghairi wujub wa nadbu wal ibahah. Maksudnya, sekiranya bentuk keharusan tanpa petunjuk, maka sebahagian daripada mereka berkata, ini adalah kiasan selain daripada yang wajib dan dibenarkan. Okay, sekian, terima kasih daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.